Hi, Assalamualaikum DFP2 and all students. Okay, let's try this question involving application of application of function. Application of function. Okay, let FT represent the population of a species of rabbit on an island, and T is the numbers. The number of rabbit is recorded as this. Okay, so as time increasing, okay, year by year, the FT or the Y value is also increasing. Ataupun yang kata lain, the population of the rabbits also increasing. Nampak macam sikit, satu je kenaikan dia setiap tahun. Tetapi dalam thousand, so 1,000 macam tu. Okay, so state the rabbit population in the year of 2007. State the rabbit population. Okay, apa yang you tahu dia kata dia tanya rabbit population in year 2000? Maksudnya apa? Year starting 2000. Betul tak? So populationnya berapa? Mestilah yang mana? Kat mana yang dia start? 45. Dia bukan nak function Dia bukan nak function. Dia just tanya the rabbit population in the year 2007. So agak-agak you lah. Apa maksud the first ni 0 years? Kita mana ada 0 years? Adakah kita 0 years? Tak ada. Kita tak ada. So 0 years tu adalah tahun pertama dia buat eksperimen tu. A group of researcher, contohlah a group of researcher Cikgu Wan, Akilah, siapa lagi? Fatah, dihantar ke New Zealand untuk mengkaji population of rabbit. Contohlah so kita pun start 2007 kita baru fly. So bila 2007 tu itu adalah tahun pertama. So tahun pertama adalah 1.5 lah sayang. Ni baca je. Okay tak you all? Okey, faham. Punyalah 1.5K lah. Okey. Ini senang dia tanya 2007. Kalau dia tanya 2008, janganlah tengok yang kosong. Ini tahun 2007. Ke mana? Yang satu. Yang satu lah. Dia nak hebat lagi, dia tanya you 2011. So you kena tulis ini 2007, 2008, 2009, 10, ni 2011. Ni. Kan? Okay? Boleh ke semua students? Ataupun dia nak lagi dia buat macam ni. 2012, 2013 dia tanya 2014 berapa? Kan? So you tambah je lah kolom sendiri 7. So tengok peningkatan dia semua memang 1,000. 1,000 dia naik. So akan jadi apa? 8.5. So you can always work with the data. Ini dipanggil data lah ni. Ini tu yang dipanggil forecasting tu. Itu yang dia kata COVID sekian tahun depan ada berapa puluh ribu. Dia guna macam ni lah. Dia adalah pattern dia. Ni ada faktor-faktor dia kat atas tu. Okay, so macam setakat ini very simple lah. Sebenarnya dalam hidup ni tak adalah number of rabbit boleh pula genap-genap 1,000 kan. Boleh pula dia plan genap-genap 1,000. Boleh ke kita plan manusia genap-genap pertambahan 20,000 setiap tahun? Boleh? Kalau tak ada kena matikan lah. Boleh? Kalau tak ada kena matikan. Tapi kalau Singapore you all jangan main-main. I tak sure Singapore, tapi China yes. China boleh limit 1 anak sahaja. So dia memang boleh plan dia punya population tu sebab diorang dah terlalu ramai rakyat dah. So contoh diorang bolehlah buat. Ini contoh 30 juta. So kalau 30 juta ni masing-masing dah kahwin ada anak, dia boleh estimate setiap orang 1 anak. Macam Malaysia susah. Kejap lagi orang ni Cikgu Wan ada 3 orang anak. Cikgu ni ada 2 orang anak. Kejap lagi mak you all lagi ada anak lagi. Contoh. So dia susah nak plan. So tak apalah, itu cerita masing-masing punya government policy lah. But I'm talking about how this chapter function ni, it's very important in our daily life. Function. Dia berkait dengan data. Okay, so sekarang soalan tanya, okay done. That's done for question 1.
Any question sayang? Okay. Tak ada. Ada pertikaian apa-apa? I am open for discussion. Tiada. Yeah, everyone agree? Agree. So since the research starting on 2007, and then this one, of course lah, the tahun yang pertama dia adalah 1.5K. Alright, the domain and range of FT. Okay, so by looking at this function, mana satu domain, mana satu range? Domain of apa? Domain of apa sayang? Domain of F. Domain of F daripada mana ke mana? Daripada 0 until 0 to 6. 0 until 6. 0 include tak? Include. Include. Alright, and then range? Range of F? 0.5. Daripada 1.5. 7.5. 7.5. Table shows. Tapi kan you all ada doubt sikit lah. Ada problem sikit. Dari segi data dan logik. Okay, kalau cikgu plot data ni, tengok So soalan ni pun not very clear sebenarnya. Dia nak tanya yang, memanglah tanya domain and range. Tapi maksud cikgu, adakah berpandukan data semata-mata ataupun berkaitan logik? Okay, katalah we assume okay kalau kita buat ni sebab dia tak buat macam ni tau you all. Dia tak buat zero number of years tahun pertama, tahun kedua. Dia tak buat macam interval tau. Contoh ni kosong, kosong kat tengah lah. 1, 2, 3, 4, seterusnya 5 dan 6 tu you buat lah Okay, so bila dia 1 dia 2.5 kan. And then bila 2 dia apa? 3.5. And then bila 1, 2.5, 2, 3.5, 3, 4.5 atas lagi So bila cikgu plot ni, cikgu kalau daripada data ni lah, I plot je. So jawapan ni sebenarnya dia kena dalam set ni. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unless lah dia bagi dalam bentuk interval. Tahun 0, pertama 0 until 1, 1 until 2. Tapi secara logiknya lah kan, takkanlah dia tak cakap pun. Remember it's recorded at the end of each year. Setiap tahun, hujung tahun. Tak apalah you all. Cikgu rasa kita ikut logik. Kalau ikutkan memang tak adalah set macam ni. Kita tahu yang benda tu population dia akan apa? Dia bukan dia bukan at this point ini, at this point ini. So kita assume kita akan garis benda ni. We will get a straight line something macam tu lah. 0, 1.5. So dia mesti cut kat 1.5 ni. 1.5. Okay you all? So bolehlah kita teruskan. The domain adalah daripada 0 until 6 and then the range adalah 1.5 until 7.5. Okay. Alright, in the above situation, interpret the value of F5. F5 mana? Kenapa disuruh interpret Ada dalam ni je. F5. So terus sebutlah 6.5. Okay. Boleh ke students? Boleh. Okay. So I think that's it lah. Tak susah pun Dia jadi susah kalau dia suruh you develop this function. Develop this function. Ini functionnya apa contoh So itu you kena tengok lah pattern dia naik sebanyak 1. Itu seterusnya itu macam aritmetik lah nanti Okay. Lagi question nombor berapa yang nak discuss? Madam, Continue Telegram kan? boleh tak yang itu madam bagi kat Telegram soalan nombor 7 hari tu? Yang
Ni sambungan ke atau repeat? Sambungan. Okay, sambungan, next class, remind, group 2, turn data, problem solving. Sambung ini. Yang inilah. Ni Betul. 9x, XO plus 4. Okay. Number 13 betul. Ini I sebenarnya dah discuss dengan kelas lain dah. I dah buat. Sekejap I tengok jawapan yang I buat. Bukan, madam. Dia. Bukan mana? Ini nombor 5. Cikgu dah buat dah soalan tu. Apa yang bukan? Bukan ini? Bukan soalan ni? Tak, madam dah post kat YouTube kan? Kan? Ha. So boleh check lah. Jawapan sama tak? Cuba tolong check kan sekejap angkat phone. Cuba bincang. Hello dah sampai blok C kuartal pensyarah Blok C. Blok C. Blok C ujung sekali kan? Dia bukan blok pelajar tau. Blok pensyarah kat belakang. Staff. Okay. Ada kita TRB kat bawah. Tiada bintang. Okay, hello. Cuba check jawapan sama tak yang cikgu post dekat YouTube? Yang A dengan B sama. Yang C kita punya jawapan tak sama. Okay. So nanti check, pergi your channel, cikgu Wan ni videos. Mana satu? Ini ke function Function student works. Cikgu ada discuss lah kan. So please. Okay. Ni cikgu dah tunjuk So 9x, x plus 4. 9x, x plus 4. Mana yang you all tanya tadi? Group 4. 9x over x plus 4. Okay, tepat sekali group ni. Bagus. Tahniah. Okay. So, jadi I don't need to explain further lah sebab cikgu dah discuss. Okay, lagi ini question 1 ni. Mana yang kata tak sama tadi sayang? Ini ke? D, E, F. Tak, soalan 13 tadi. Dia ada 3 soalan. C. 13 Yang C. Tak sama yang C. Okay, soalan tanya apa? Dia nak function untuk GX. Oh, salah ni. Mana boleh you masukkan 2x plus 1? You all tak boleh buat macam ni. Apa maksudnya ni? Salah ni grup ni.
Mana Mana cikgu nak buat. Okay, page ni. Okay, lepas tu cikgu ambil soalan dia, Telegram. Ini kan cikgu dah ajar cara nak cari dalam, cara nak cari luar. Okey, mari semua orang tengok Okey, given the function 3x over x minus 2. Okey, find the composite function. Okey, ini tak ada masalah lah ini dengan ini Okey, f gx diberi adalah 2x plus 1. Maksudnya apa? Dia macam diberi, dia dah bagi f. Okey, dia nak g, betul tak? Okey, seolah-olah macam 3x equals to, dah bagi tahu 2x plus 1. So find x. Betul tak? Betul. Okay? Jadi you tak bolehlah pergi buat 2x pula masuk dalam ni. 2x plus 1 ni adalah jawapan. Dia dah kata jawapan. Kita dah tahu jawapan. Kita nak kena cari x. Tapi dalam kes kita bukan x lah, gx lah. That's why cikgu tulis gx kat situ. Boleh? Boleh ke sayang-sayang semua? Boleh. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Okey, jadinya kenalah buat. Okey, macam mana cara penulisan untuk bulat-bulat ni? Dia you kena buat dua bracket macam tu. Equals to 2x plus 1. Okey, lepas tu cikgu ada ajar dua cara. Bukan dua cara, two possible question. Sama ada dia nak cari luar atau dia nak cari yang bahagian dalam. Kalau dalam senang. Ganti je gx ni sampailah ke bawah. At the end we are finding gx. Tapi kalau nak cari luar, which contoh dia dah bagi gx, dia nak fx. Itu you kena let u. Tapi dalam case ni senang. Dia nak dekat bahagian dalam gx ni. Okay. So jadinya f ni, function ini 3x ni. Macam ni you buat kalau f 3x. Okay. Cikgu tanya you f3 equals to 2x plus 1. Macam mana kalau you buat 3 ni? Apa maksud 3 ni? Masuk dalam f kan? Betul tak? Betul. Okay. So you akan buat 3x. X tempat x ni akan ganti dengan 3. 3. Betul. Dan seterusnya ini pun kena masukkan 3. Tapi sekarang we don't know the values. We only know it is a function represented by gx. Okay. So what we have to do is 3. Tulislah gx. Sebab function dia gx. Kalau fu, tulislah u. Boleh ke semua? Boleh. Okay, and then x lagi. X cikgu tak boleh biar x. Ini fx memanglah x. Sayang, ini function dalam dia x. That's why term dia x. Okay. Tapi sekarang bila kita ada gx, I kena tukarlah ni jadi gx. Ini pun kena jadi gx. Itu je. Kita kena ikut soalan tu minta apa. Ikut function dia apa. Okay. So, gx minus 2 equals to 2x plus 1. Okay. So darablah silang 3gx 2x plus 1. Ini mencabar sikit lah. Tapi I spend je seperti biasa. Okay, ini dengan ini. 2x gx. Ini ada dah dalam tutorial cikgu sebenarnya. Kalau you tengok I dah buat negatif tu. 2x plus 1. Dan seterusnya you buat lah gedebak-gedebuk you dapat lah gx as a subject. Boleh ke? Boleh. Okay, you can check the YouTube tutorial cikgu dah ajar. Cikgu dah buat. Ni cikgu dah buat ni. You tengok see. I dah screenshot rasanya dekat dalam math. Kan? Bang. Cikgu dah screenshot tak? Ni.
Bukan? Kan? Yang tu. Okay, so nanti you tengok kalau dia macam ni, sentiasa tengok math tu, apa yang cikgu buat bincangkan. Itu mesti, bila dia dah bincang, dia tepek dah kertas tu macam tu, mesti ada dekat YouTube. So you kena carilah kat YouTube cikgu. Boleh tak? Senang je, tengok je yang recent kan. Ni bila cikgu bincang-bincang, bila cikgu bincang-bincang, YouTube-nya tak ada kat sini. Padahal you all tak alert Biasa lepas cikgu bincang, cikgu share YouTube tu punya link So kalau macam ni, that's why you tak dapat. Sebab I tak post. Sebab kadang I tak post terus sebab I tak edit lagi. Kadang edit pun takes time juga I laju je edit. Lepas kelas I terus buat. Tapi dia punya apa tu? YouTube tu sendiri. Please wait until macam tu. Cikgu pun. Okay. So sekarang I post Alright. Okay, lagi ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita berhenti di sini, sayang. Okay, apa next class yang cikgu nak you buat? You siapkanlah segala odok apa semua tu. And then you pergi ni, Math Bank ni. You download this question, konsep practice ni. Buat semua soalan yang berkaitan function yang ada dalam syllabus you. Lepas tu jawapan boleh check. Jawapan boleh check. Jawapan boleh check, disediakan. So boleh self check lah. Boleh ke students? Macam nombor 14 ni boleh buat. 15 pun boleh buat. Ni nombor 12 pun boleh buat. Ni ada E exponent lon tak payah buat. Nombor 17 tak payah buat. Boleh? Nombor 17 onwards tak payah buat. Dengar ke? So dah tak banyak dah ni. Dengar. Tapi nombor 24 boleh buat. You pun kenalah belajar untuk identify soalan apa yang dalam syllabus you. Nombor 24 buat. Nombor 25 rational. Boleh cuba buat kalau boleh. Tapi you nampak exponent dengan lon tak payah buat. So jadinya you dapatlah a lot of question. Okay. So if you have you don't have any question, I'll see you next class. Okay. Alright. Okay, madam. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thanks to you all too. Thank you, madam. Okay.